بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين نزدري عنكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Surah Hud ayat 37 hingga 31. Ayat ini menyebut cerita Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Rasul Ulul Azmi yang pertama. Yang pertama berjuang menghadapi kaum kafir yang menentang Islam. Kita baca minggu lepas, manusia dalam keadaan beriman pada Allah satu-satunya Tuhan di masa Nabi Adam AS. Dan 10 abad, yakni 1000 tahun selepas wafatnya Nabi Adam AS, berlakulah kekufuran, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, memakai hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah. Allah mengutuskan Nabi Nuh AS, Rasul yang pertama berjuang menghadapi kekufuran. Berjuang dengan sengit. Nabi Nuh Rasul Ulul Azmi, Rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi, keazaman yang kuat, untuk menjadi teladan kepada orang-orang yang beriman di akhir zaman. Quran adalah petunjuk kepada kita semua, umat Nabi akhir zaman, walaupun tak ada Nabi dan Rasul. Quran jadi petunjuk. Bila kita menyambung perjuangan Nabi, kita menghadapi cabaran yang sama. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir daripada kaumnya, kaum Nabi Nuh AS, kami tidak memandangmu, wahai Nuh, malaikat sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat golongan yang mengikutmu, malaikat orang-orang yang hina-hina lagi berfikiran singkat, lekas mempercayai. Kata pembesar-pembesar
Wahai Nuh, kamu manusia biasa saja. Yang ikut banyak orang bodoh. Orang bodoh. Orang fikirannya singkat. Cepat percaya sangat. Budak muda-muda. Orang miskin, cepat percaya. Ini cabaran yang dihadapi oleh Nabi Nuh AS. Sama juga sekarang. Yang ikut Islam ni banyak orang muda. Banyak orang yang susah. Sikit je orang kaya. Sikit je orang atasan. Mereka menganggap yang ikut Islam ni bodoh. Serupa dengan Quran cerita. Serupa. Quran adalah kitab yang benar. Dan sebab itu, bila orang kata kita bodoh kerana kita ikut Islam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Serupa Quran sebut ni. Biarlah dia kata kita bodoh. Masa Nabi Muhammad SAW dulu, sama juga. Orang munafik. Wa idza qila lahum aminu amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Bila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, mengapa mu tak beriman dengan Nabi Muhammad ni? Dengan Rasulullah macam orang lain beriman. Lalu mereka kata, adakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Ingat, mereka lah orang yang bodoh, Tuhan kata. Tapi mereka tak tahu. Sebenarnya mereka bodoh. Kalau mengaji tinggi setengah tu. Siapa dapat menijazah PhD. Bukan se-PhD, banyak PhD pula. Tapi otak dia duduk perut, bukan duduk atas kepala. Kalau otak duduk atas kepala ni, dia mikir otak duduk perut ni, fikir dalam perut je. Fikir nak makan ke darah. Fikir nak beli benda. Ini sifat mereka yang menentang Islam. Sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi Nuh AS. Dan kami juga tidak memandang kalian semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kalian sebagai pendusta. Mereka kata, kamu ni tak setara dengan kami. Kami ni orang berpangkat, orang taraf tinggi, kelas tinggi, intellectual, professional, apa lagi? Macam-macam lagi. Kami ni hebat, bukan macam kamu. Kamu ni bodoh, CJ tak ada, ijazah tak ada. Ngaji tak tinggi, kami ngaji tinggi. Tapi ngaji tinggi saja je. Kamu ni bodoh. Taraf kamu rendah. Tak sama dengan kami. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata daripada Tuhanku, serta dia mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku daripada sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kalian disebabkan keingkaran kalian yang telah sebati, maka adakah kalian nampak ada gunanya kami memaksa kalian untuk menerima bukti itu kalau kalian tidak menyukainya? Apa nak buat? Nabi Nuh kata, menganggap diri membijak walaupun aku dapat bukti yang nyata daripada Allah. Nabi Nuh ni dilihat oleh mereka sejak dia lahirkan. Sejak zaman kanak-kanak, remaja tak pernah bohong. Itu sifat wajib bagi Rasul-Rasul. Tiap-tiap Rasul yang dilantik oleh Allah dilihat oleh kaumnya seorang yang tidak pernah bohong. Allah Ta'ala tunjuk dulu. Seorang yang paling cerdik, paling bijak. Barulah Allah Ta'ala wahyukan selepas 40 tahun. Lantik jadi Rasul. Wahyukan ajaran Islam. Bila ajak pada Islam, bodoh selalu. Ini dia, bodoh selalu ajak pada Islam. Ajak pada Allah, bodoh selalu. Islam ni pada Allah. Allah Ta'ala beri hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Walaupun orang tu cerdik. Iblis ni makhluk yang cerdik. Malaikat tawan dia. Daripada jin. Pemimpin jin. Tawan dia. Naik. Duduk sama dengan malaikat. Beribadat pada Allah Ta'ala. Kuat ibadatnya. Malaikat tengok iblis ni kuat ibadat.
Kuat sungguh ibadatnya. Kagum malaikat. Ini Allah Ta'ala jadikan Adam AS untuk melahirkan zuriatnya manusia di atas muka bumi, untuk menjalankan tugas di atas muka bumi. Allah Ta'ala jadikan Adam daripada tanah. Dibentuk tanah itu, ditiup rohnya hidup, bangun. Tuhan kata, usjudu, sujud. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah semua malaikat. Iblis tak nak sujud. Iblis tak mau sujud. Padahal dia cerdik, bijak. Tuhan tanya Iblis, apa yang menghalangmu daripada sujud? Iblis kata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan Adam daripada tanah, aku daripada api. Api lebih daripada tanah lagi. Makhluk yang hina ini suruh aku sujud. Kerana aba wastakbara, enggan dan sombong. Enggan dan sombong ni, sebab enggan dan sombong ini tak layak dapat hidayah. Walaupun cerdik, pandai, bijak, bila ada sombong dalam diri, Tuhan tak beri hidayah. Tak dapat hidayah. Hidayah ni kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada siapa yang dikehendaki. Walaupun cerdik, walaupun bijak. Pemimpin Mekah yang hidup dengan Nabi, tengok Nabi, muliakan Nabi, sanjungkan Nabi. Dan Nabi ajak para Islam tak nak ikut kerana sombong. Begitulah golongan orientalis. Orientalis ni ialah orang-orang bukan Islam yang mengkaji Islam. Yang mengkaji Islam, kaji ajaran Islam, kaji ajaran Islam. Dia tahu Islam ni betul. Tetapi kalau ikut Islam ni, sarah dia jadi gendok. Tak naik pakak, macam-macam, tak tahan ujian. Ada orang tadi yang masuk Islam. Tuhan beri hidayah. Dia kaji dengan ikhlas. Ada orang tadi yang tak dapat hidayah, dapat sudah. Ada yang hafal Quran. Orang tadi ni ada yang menguasai bahasa Arab, yang hafal Quran, tetapi tak masuk Islam. Pernah dikatakan ada orang tadi yang berkhidmat di Malaysia ni jadi pegawai British. Dia baca ayat Quran sangat, kata mengapa tak masuk Islam? Dia kata khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala dah cop hati dia tak masuk Islam. Pandai dia baca Quran. Allah Ta'ala dah cop. Dah meterikan hati dia, tutup hati dia tak masuk Islam. Macam mana dia kata? Sedap pula cakap. Ni orang cerdik lah ni. Apa nak buat Nabi Nuh kata? Kalau kamu tak suka, aku tak paksa. Tak boleh paksa melalui Islam ni. Dan ketahuilah wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian sebarang harta benda sebagai upah untuk menyampaikan agama Allah itu. Tiadalah aku mengharapkan upahku melainkan daripada Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kalian minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka. Dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi aku melihat kalian semua sebagai kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui. Nabi Nuh kata, mu tengok dah aku ni tak minta upah. Aku ajak mu masuk Islam, aku tak minta upah, aku tak minta pakak, tak minta apa. Mu ikut Islam je. Mu ikut Islam, itu je. Tak minta upah. Percayalah. Ini benar daripada Allah. Musuh aku halau orang mu kata bodoh ni. Aku tidak akan halau mereka. Kerana mereka yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat akan dihisap di depan Allah. Allah Ta'ala terima mereka yang beriman saja. Mereka minta hak mereka kerana beriman mengejut amal yang salih pada hari kiamat. Aku anggap mu ni orang yang tak erti. Cerdik tapi tak erti. Tak tahu nilaian hidayah petunjuk Islam daripada Allah ni. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku daripada azab Allah
jika aku menghalau mereka, maka mengapa kalian tidak mahu mengambil peringatan akan kekuasaan Allah? Kalau aku halau mereka yang kata bodoh ni, Nabi Nuh kata, Tuhan akan hukum aku satu. Kerana mereka orang yang benar. Mu tak boleh tolong aku. Aku tak akan halau mereka. Dan aku tidak pernah berkata kepada kalian bahawa di sisiku ada perbendaharaan Allah. Dan tidaklah aku mendakwa bahawa aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat. Dan aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kalian pandang hina itu bahawa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada dalam hati mereka. Sesungguhnya jika aku bertindak sedemikian, saya aku tergolong daripada kalangan orang-orang yang zalim. Aku tak akan halau orang kata bodoh ni. Mereka dah dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Aku beritahu apa yang Allah Ta'ala suruh aku beritahu. Apa yang aku tak tahu, aku tak beritahu. Aku tak tahu perkara gaib. Aku bukan malaikat, aku manusia. Macammu juga. Cuma Allah Ta'ala lantik aku jadi Rasul. Dan kamu tengok aku tak pernah bohong. Tak minta upah. Nak ikut-ikutlah. Tak mau ikut sudah. Namun orang yang kamu pandang hina, kamu anggap bodoh ni, tetap bersama aku tak halang. Kerana kalau aku bertindak demikian, aku zalim. Zalimlah aku. Kebiasaannya ramai orang yang mengikuti perkara yang hak itu terdiri daripada kalangan mereka yang lemah. Manakala orang yang mempunyai kebesaran dan kekuasaan al-malak pula selalu menentang sebagaimana yang disebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Mengikut Ibn Katsir dan tafsirnya. Ayat di atas menceritakan bagaimana golongan yang engkar memandang hina terhadap orang-orang yang beriman dengan tuduhan golongan yang bodoh, miskin dan seumpamanya. Malah mereka juga cuba menggoda Nabi Nuh AS supaya meninggalkan orang-orang yang beriman. Selanjutnya firman Allah Ta'ala berfirman, Qala Nuhun Rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladhu illa khasara wa makaru makran kubbara فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وينصر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Surah Nuh ayat 21 hingga 24. Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku dan mereka telah menurut orang-orang yang harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahinya malaikat kerugian di akhirat kelak. Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan mengatur rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, janganlah kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, terutamanya penyembahan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq serta Nasar. Ini nama-nama Tuhan yang mereka puja. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan daripada umat manusia. Dan dengan yang demikian janganlah engkau, wahai Tuhanku, menambahi orang-orang yang zalim itu malaikat kesesatan juga. Nabi Nuh kata,
merayu pada Allah Ta'ala. Wahai Tuhan aku dah ajak mereka pada ajaranmu Islam. Tapi mereka derhaka. Mereka lawan. Bukan lawan, merancang. Untuk menentang aku. Untuk menyeka Islam ini. Dengan segala tipu daya harta benda. Sudahlah mereka tak beriman. Mereka goda pula orang yang susah, yang miskin, yang muda-muda ni supaya murtad. Kepesong. Ikut mereka dengan berbagai godaan. Menekan, menindas, lepas tu janji pula. Nak beri kesenangan. Macam-macam tipu daya. Mereka tak berubah menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka puja, Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasar. Asalnya ialah nama orang-orang yang soleh sebelum zaman Nabi Nuh AS. Selepas pemegirian mereka. Generasi selepas itu, yakni kaum Nabi Nuh, menjadikan nama orang-orang yang soleh itu sebagai nama-nama berhala-berhala mereka. Berhala mereka puja itu asalnya patung. Untuk memperingati pemimpin-pemimpin yang soleh yang baik. Mula-mula buat patung untuk peringatan saja. Lama-lama jadi puja, sembah. Langsung jadi Tuhan. Dengan sebab itu Islam mengharamkan buat patung binatang, makhluk yang bernyawa. Diharamkan. Tak dibenarkan. Kecuali kerana sebab-sebab yang tertentu. Permainan kanak-kanak dibenarkan. Sekadar tu je. Lepas pada tu kena buang. Ataupun kerana nak buat kajian, perubatan dan sebagainya. Itu dibenarkan. Itu. Nabi Nuh AS bukan saja berhadapan dengan rakyat biasa dalam kalangan kaumnya. Malah pada masa yang sama baginda juga berhadapan dengan golongan al-malak, pemimpin atasan. Hal ini menunjukkan bahawasanya dakwah Islam itu bersifat menyeluruh yang merangkumi dakwah kepada rakyat dan kerajaan pada zamannya. Nabi Nuh berdakwah bukan sahaja kepada rakyat biasa, termasuk pemimpin-pemimpin yang paling tinggi. Menunjukkan bahawa dakwah Islam itu hendaklah kepada semua. Bukan pada rakyat saja, termasuk pada pemimpin-pemimpin yang besar, yang tinggi. Bahkan berdakwah pada pemimpin yang tinggi itu pahala paling besar. Disebut dalam hadis Sayyidul Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Rajulun qala li amirin jairin fa amarahu wa nahahu fa qatalah. Penghulu orang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, paktera Nabi. Dan seorang yang berani menegur pemimpin-pemimpin yang zalim. Dia tegur, disuruh, dilarang, lalu dibunuh dengan sebabnya. Ini syahid yang paling besar. Jadi pemimpin syuhada pada hari kiamat. Tapi nak jadi ini payah. Payah. Nak menghadapi mereka besar ni, payah. Bukan mudah. Hanya Tuhan pilih saja siapa dikehendaki. Akhirnya sudahlah mereka tidak beriman. Sebaliknya mereka bertindak mencabar Nabi Nuh AS. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala. Qala ya Nuh qad jadaltana fa'aktharta jidalana. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillah in sya' wa ma antum bimu'jizin. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. Maksudnya ini surah Hud ayat 32-34. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah bertikam lidah membantah kami. Lalu kami melontarkan banyak hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Oleh itu, datangkanlah azab Allah yang kamu janjikan kepada kami. Jika betul kamu daripada kalangan orang yang benar. Wahai Nuh,
Kamu berhujah, berdebat dengan kami banyak sangat. Inilah. Kalau dakwahmu tu betul, sila tu azab Allah. Cabut. Sila mari azab Allah. Marilah. Bawa azab tu sekarang. Biar kami binasa selalu. Dia cabut. Nuh menjawab, sesungguhnya hanya Allah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kalian jika dia hendaki. Dia kehendaki. Dan kalian tidak sia-sia akan dapat melemahkan kuasa Allah. Itu bukan urusan aku. Nabi Nuh kata urusan Allah. Allah nak tunggu azab, ada masa dia. Bila mari azab ni, mu tak boleh lawan azab tu. Ingat. Nabi Nuh beri amaran. Bukan aku yang menentukan. Bila tiba masanya, marilah azab tu. Dan tiada gunanya nasihatku kepada kalian jika aku hendak menasihati kalian. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian kerana kalian tetap berdegil, dialah Tuhan kalian yang kepadanya juga kalian akan kembali. Itu urusan Allah. Semua akan balik pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan bila azab tu nak turun. Kalau mu tak mau ikut, tak apalah. Kamu degil, akan tiba masanya balasan Allah itu berlaku. Sama ada dunia ataupun akhirat. Tuhan beri. Allah memberikan masa kepada kaum Nuh alaihi salam selama 950 tahun. Dengan dipanjangkan umur baginda alaihi salam untuk berdakwah dengan penuh kesabaran. Keadaan sedemikian berterusan sehingga Allah berfirman, wa auhya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan setelah itu diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya sekali-kali tidak akan ada lagi orang-orang yang akan beriman antara kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu janganlah kamu berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan. Allah Ta'ala beri tempoh selama 950 tahun. Ada yang tak ikut, yang kafir mati, naik hal lain pula. Lawan Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup lagi. 950 tahun. Disebut dalam riwayat tafsir, ada orang galah anak dia. Anak besar dah, Nabi Nuh berdakwah. Suruh anak besar ni turun, wayak ni. Hak ni menyesatkan orang. Hak ni menyesatkan orang. Suruh anak tu tagur. Ini begitu sekali. Nabi Nuh sangat sedih. Nampaknya kalau siapa budak pun tagur dia, tak ada harapan dah. Nabi Nuh kata, wahai Tuhan, nampaknya yang baki tak beriman, sedikit saja. Satu riwayat kata 20 orang lebih je yang beriman. Ada riwayat kata 80 orang. Itu paling ramai. Dalam masa 950 tahun. 80 orang je. Kalau pilihan raya dah balik deposit dah. 80 orang ni. Kita berapa ribu orang. Ramai. Ini dahsyatnya perjuangan Nabi Nuh. Kita berasa berat tak ada dah. Orang tak ada ikut kita. Nak macam mana? Nabi Nuh sabar dalam masa 950 tahun. Allah wahyukan, wahai Nuh, nampaknya yang baki tak beriman. Akan tiba masanya aku jatuhkan hukuman kepada mereka. Nabi Nuh AS juga berdoa pada Allah. Wa qala Nuhun Rabbi la tadar ala ard min al-kafirin ad-dayyara. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yaridu illa fajiran kafara. Surah Nuh 26-27. Dan Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkan seorang pun antara orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kerana sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan anak-anak, malaikat yang akan berbuat dosa serta kufur engkar.
Wahai tuan napaknya, tak ada dah orang beriman. Kalau beranak lagi pun jadi kafir pula. Kau ramah kafir ni. Tidak lahir malaikat yang kafir. Kalau engkau biarkan lama. Terpulang pada engkau lah bila nak jatuh hukum. Seterusnya kita akan baca hukuman itu jatuh dalam ayat yang berikut. Wallahu a'lam.